Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kawan-kawan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Firas dan Akaun Misteri TikTok. Kawan-kawan sudah sedia? Mari dengarkan cerita saya. Firas, murid tahun 6 yang penuh semangat dan sentiasa ingin belajar. Firas sangat petah berkata-kata sesuai dengan perkembangan kini. Firas suka merakam video. Firas juga mempunyai akaun TikTok. Dia suka memuat naik video yang dirakamnya ke laman sosial tersebut. Namun begitu, videonya tidak mendapat sambutan. Jumlah tontonannya sering hambar. Bilangan pengikutnya juga hanya dalam kalangan ahli keluarganya sahaja. Dia mula hilang semangat. Terasa usahanya sia-sia. Pada suatu malam, ketika dia hampir-hampir menghapuskan semua videonya, muncul satu mesej dalam aplikasi TikTok miliknya. Mesej itu meminta Firas untuk menanam biji benih di belakang rumahnya. Firas rasa sungguh curiga. Agaknya siapakah yang menghantar mesej misteri ini? Pada keesokan paginya, dia menemui kotak kecil di beranda rumahnya. Di dalamnya terdapat biji benih berwarna pelangi dan sepucuk nota yang mengandungi mesej malam tadi. Tanpa berfikir panjang, Firas terus menanam biji benih sambil merekam video. Ketika membuat rakaman, Firas turut berpantun. Benih kecil jadi harapan, disiram tekun tanpa henti. Walau tular bukan jaminan, yang penting niat suci di hati. Kawan-kawan hendak tahu apa akan yang terjadi seterusnya? Ya, video itu tiba-tiba tular dan mendapat ratusan ribu tontonan. Buat pertama kalinya, orang memuji kandungan videonya dan memberi komen yang positif. Firas rasa sungguh gembira. Firas terus baca komen dan membalasnya dengan bahasa yang sopan. Hari demi hari, Firas semakin suka berkongsi. Firas merakam aktiviti seharian di rumahnya. Dia sentiasa mendapat jumlah tontonan yang tinggi. Ibu bapanya turut gembira dengan perkembangan kini. Namun, mereka sentiasa mengingatkan Firas agar pandai membahagikan masa. Firas turut diingatkan juga agar tidak berkongsi hal-hal yang terlalu pribadi seperti nombor alamat rumah, nombor MyKid, tarikh lahir serta nombor plat kereta milik ibu bapanya. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Apabila dia kembali ke sekolah, ada kawan-kawan yang menyindirnya bahawa kejayaan itu pasti hasil beli pengikut di media sosial. Firas beli pengikut. Rakan-rakan ada yang mula menjauh. Firas rasa kecewa dan hampir memadam semua videonya. Namun, dia teringat pesan ibunya supaya teruskan berbuat kebaikan tanpa menghiraukan kata-kata orang di sekeliling. Firas bangkit dan menghasilkan video dengan mesej lebih kuat. Dia tidak layan semua ejekan. Sebaliknya, terus bersemangat menghasilkan video yang berkualiti. Agak-agaknya, bagaimana reaksi mereka ya? Rakan yang pernah menjauh kini mula mendekat. Mereka mahu belajar cara menyunting video dan menggunakan aplikasi-aplikasi terkini daripada Firas. Ya kawan-kawan, kini Firas semakin dikenali. Hasil perkongsian yang bermanfaat inilah membuka ruang kepada Firas untuk memperolehi pendapatan sampingan melalui ulasan-ulasan ringkas produk tempatan. Kata orang sambil menyelam minum air.
kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita jangan mudah putus asa. Niat yang ikhlas dan usaha yang terusan akan membuahkan hasil. Jadilah penyebar maklumat yang berilmu dan berintegriti. Sekian saja cerita saya. Terima kasih kerana mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.